Okay, Assalamualaikum. Selamat kembali. So next kita nak buat D flip-flop 4 bit ataupun D flip-flop 2 bit. 2 bit ke 4 bit? 4 bit lah. Okay, saya tunjuk D flip-flop 4 bit. So untuk kita nak buat D flip-flop 4 bit, kita perlukan 4 kali modul D flip-flop 1 bit. Untuk nak jadi dia 4 bit kan. So kita kena perlukan 4. Okay, so kita lukis dia punya mana ni. Okay, so ini dia punya kotak dia. Okay, so dia ada D, dia ada clock. Okay, untuk D dia mestilah 3/0. Okay, 3/0. Untuk clock tak ada lah. Clock 1 bit saja sudah cukup. Okay, kemudian untuk Q dan Q bar. Okay, yang ini juga 3/0. Yang ini pun sama, 3/, alamak, 3/0 juga. Okay, so dalam dia macam mana kita nak buat. Tadi kita panggil, so kita panggil 4 kali. Kita buat 4 kali. Itulah. Okay, saya buat macam ni je lah sebab tak cukup ruang. Okay, so 4 kali D flip-flop 1 bit tadi. Okay, saya ni pun D flip-flop 1 bit. Yang ni pun D flip-flop 1 bit. So D flip-flop 1 bit. Okay, so apabila D tadi ni, nilai D tadi ni, dia kembali ke sini. Okay, dia masuk dalam ni, dia akan pecah kepada 4. Alright, dia pecah kepada 4. So yang ini adalah D kosong. So kalau kita labelingkan dia, kita kata ni bit kosong. Yang ini saya tulis nama bit 1. Yang ini saya tulis bit 2. Yang ini saya tulis bit 3 contohnya. Okay, so yang ini atas ni kosong. Alright, so bila kosong, yang ini dia sambung ke D kosong kat sini. Okay, yang D1 ni dia sambung pergi ke sini. D2 dia sambung pula pergi ke situ. Yang D4 yang last kali ni dia sambung pula pergi ke sini. Okay, so clock tadi ni, okay, dia ada clock satu kabel, sambung saja pergi clock situ. Yang ini pun pakai clock yang sama. Okay, yang ini pun pakai clock yang sama. Yang ini pun pakai clock yang sama juga. Okay, so dia pakai clock yang sama. Jadi untuk Q dan Q bar, Q juga. Okay, untuk Q juga dia akan keluar 4 juga. Sama juga dengan Q bar, because of kita pakai multiple input tadi. Okay, D kosong dia sambungkan ke situ. B1 bit 1 dia sambung pergi situ. B2 dia sambung mai sini. 3 dia pun dia sambung pergi ke situ juga. Okay, sama juga dengan Q bar. Q bar yang, okay, kita buat nak color lain sikit Q bar ni. Nampak serabut sangat. Okay, Q bar tadi tu sambung pergi sini. Okay, Q bar yang pertama bit 1 sambung pergi bit Q bar 1. B2 ni sambung pergi ke sini. Yang 3 ni sambung pergi ke sini. Okay, so bila dah siap yang ni, so kita dapat D input dia 4 bit. Masuk 4 bit. Okay, masuk 4 bit, keluar pun 4 bit. Okay, so bila dah siap yang ni, macam mana kita nak programming. Okay, saya letak dia tepi sikit. D flip-flop 4 bit. Alright, D flip-flop 4 bit. So kita buat macam biasa, modul D bit. Okay, kaki dia ada apa? Kaki dia ada kaki D, kaki dia ada kaki clock, kaki dia ada kaki Q, dan kaki dia juga ada kaki Q bar. Okay, kemudian input. Untuk input, dia ada input D dan input clock. Jadi dia ada 2. Clock dia pakai single bit, input dia pakai 4 bit.
So kita declare yang input dulu. Input yang 4 bit dulu. 3 0. Okay. So yang ini adalah D. Alright. So input satu lagi. Input satu lagi adalah input biasa, clock. Okay. So untuk output pula, output Q dan Q bar tu dua-dua multiple input. Okay. Dua-dua 4 input. So 3 nisbah 0, 4 bit, sorry. Okay, satu Q bar. Okay, dah siap. Okay, kemudian dah habis tu, kita pun terus buat penyambungan lah. Kita panggil tadi D flip flop. Okay, yang kat satu nama dia B0. Alright, yang kosong sama ada B0 lah. So sambungkan dia dengan kaki apa? Okay, yang bila kita nak sambung kat sini, kaki pertama kita sambung dengan, kalau kita tengok kat sini, kaki D0 sambungkan dengan D0. Macam mana kita nak tulis ini D0? So kita buat kaedahnya macam ni D, lepas tu pakai space tu K0. Ini menunjukkan bahawa ini adalah D D0, D bit yang kosong. Okay, D kosong. Kemudian kita sambung kepada clock single input. Okay, tak ada masalah. Q juga adalah Q, DQ kosong. Okay, kemudian Q bar adalah Q bar kosong. Macam gitu. Okay, kemudian ini jangan lupa tutup balik kurungan. Okay, enter. Okay, dia akan naik macam ni. So yang tadi D flip flop satu bar, saya tersilap tadi, satu bit Okey, nama dia D flip flop satu bit. Tengok sini, D flip flop satu bit. Okey, kita panggil balik. Okey. So next, just sama aja connection dia, cuma bit 1, bit 2, bit 3 kan. So yang kedua ini bit 1. So untuk bit 1 gantikan dengan 1. Okey, dia akan sambungkan kepada D1. Clock akan maintain sambung clock yang sama. Q akan sambungkan Q1. Dan Q bar juga akan jadi Q bar 1. Okey. Kemudian yang untuk DB2 juga sama juga. Okey, dia sambung kepada B2, dia sambung kepada D2, dia sambung kepada Q2, dia sambung kepada Q bar juga 2. Okey, last sekali, yang last yang terakhir untuk bit yang keempat. Alright, so dia sambungkan kepada B3. Yang ini juga sambung kepada D3. Yang ini juga modul dia nama modul B3 Q3. Yang ini juga sambung kepada Q bar 3. Okey, yang ini B0 B1 ni, ini adalah nama modul Nama modul ni saya letak B0. Yang sebelum ni kita letak M1 M2 kan. Tapi kali ni saya letak B0. Sama je, tak isah pun dia labeling. Okey, so habis and modul. Siap. Alright, lepas siap kita buat apa? Kita pun boleh save. Kita save dan kita compile. Okey, ada 3 error. Apa error dia, kita tengok So Q undefined Q bar. Ada hashtag ni, kat mana ni error ni? Okey, kita check balik. Ni ada hashtag sini code error V3. Ni ada hashtag. Okey, mana dia? Okey. Nampak kat situ terbubuh hashtag pula Sepatutnya 3. Okey, save balik semula. Kemudian kita compile selected. So tak ada masalah, tak adalah successful. Okey, compile dah successful. Okey, biasalah kadang-kadang tu. Kemudian kita buat new project. Okey, untuk kita nak buat test bench. Sekali lagi, jangan silap, kita kena pakai Verilog jangan pakai VHDL pula. Okey, yang ni saya buat tadi apa? D flip flop underscore 4bit underscore TB. Okey, saya copy siap-siap nama dia supaya nanti modul dengan nama kat sini sama. Nama modul dengan nama kat situ kat sama. Saya copy siap-siap nama tu kat situ. Okey, buka yang ini.
Alright, kemudian kita type modul. Okey, copy balik yang tadi test bench tadi. Ada kaki keluar tak? Tak ada kaki keluar, koma. Okey, kemudian kita masukkan register. Register apa kita nak masukkan? Kita nak masukkan register D. Register D adalah register multiple input. So kita masukkan register D. Okey, kemudian register clock. Ini adalah single input, macam tu saja. Wire juga adalah wire multiple input. Wire dia ada Q dan Q bar. Okey, macam tu je. Alright, kemudian initial. Okey, initial, begin. Tak, situ boleh. Okey, initial. Lepas tu begin. Okey, lepas begin apa ni, and begin. Okey, yang dalam ni kita declare tadi clock sama juga dengan 1 dulu. Okey, clock sama dengan 1 sebab kita nak start dengan kosong. Kalau kita nak start dengan 1, so kita declare kat sini clock initial value sama dengan kosong. Kalau kita start dengan 1, so dia akan jadi kalau kita start dengan kosong, dia akan jadi 1. So bila 1, dia dah tak ada line merah tadi lah, sebab dia terus masukkan value yang pertama tadi untuk D. Okay, so depends on you lah, you nak start dengan berapa. And then lepas clock kita pun masuk 4. Okay, kita masuk 4. Kita buat dia punya apa dia, 4 punya ni. So D data, sebab dah ada tu, saya pakai data sama dengan kosong. Okey, semicolon. Data mestilah kecil daripada berapa? Kalau 4 bit, so 204 is equivalent to the 16. So mestilah kecil daripada 16. And then apa lagi? Dia adalah data sama dengan data tambah 1. Okey, so jangan lupa kalau dah kita gunakan data, so kita kena declare dia sebagai integer. Integer itu adalah data. Okey, jangan lupa declare integer. Kemudian begin and okey, tadi begin, apa kita nak buat dalam dia? Kita letak D sama dengan data. Okey, perubahan dia adalah setiap for example kita nak buat ni, kita nak tengok dia punya perubahan-perubahan dia yang berlaku. So kita buat setiap, kita katakan setiap 40 second. Boleh tak? Ataupun kita letak setiap 20 second pun tak apa kot. Tak apalah, kita test dulu kita test dulu. Setiap 20 second. Ataupun tadi kita dah buat 40 kan. 40 dia ubah, 40 dia ubah. Okey, tak apa, kita buat 40 paste. 40 second pun tak apa. Okey, hashtag 40 second. Okey, kemudian habis. Initial, begin, end. Okey, keluar daripada end ni, kita buat apa pula? Kita buat always. Always, begin, end. Okey, dekat always ni kita pakai CLK sama dengan toggle CLK, comma, kemudian kita buat hashtag 10. Okey, ada beza kalau awak letak hashtag ni, awak letak hash 10 dekat atas. Okey, kalau hash 10 dekat atas, so dia akan run kosong dulu. Dia akan run kosong dulu sebanyak 10 picosecond. Okey, yang ini dia akan run apa ni? Dia akan tukar dulu kosong jadi 1. Okey, kalau awak letak hashtag itu 10 dekat atas macam ni contohnya. Okey, bila awak letak hashtag 10 ni, so sekarang nilai kosong. So dia akan run kosong dulu 10 pico. Lepas tu baru dia toggle. Lepas tu dia buat balik semula. Dia akan run toggle tu pula. Okey, kalau macam ni,
kita nak jadi 1, so kita letakkan dia 1 macam tu. Okay, so clock sama dengan 1, so dia run 1, lepas tu baru dia jadi kosong. Jadi dia akan membentuk dia punya tu adalah 101010 macam tu. Okay, boleh faham So ada beza awak letak atas ataupun letak bawah. Kemudian kita panggil balik tadi di flip flop. Okay, di flip flop apa? Di flip flop 4 bit. Okay, nama dia test modul. Saya bagi nama modul yang kita guna kat situ adalah test modul. Okay, kemudian sambungkan kepada D, sambungkan kepada clock, sambungkan lagi kepada apa? Kepada Q, dan sambungkan kepada register Q bar, sambungkan kepada wire Q bar. Underscore, lepas tu end modul. Okay, macam biasa, save. Okay, lepas save kita compile. Okay, bila dah siap sini, dah kita compile apa semua, kita pun check dekat sinilah. Okay, run. Alright, so bila kita run, kita ambil clock Q. Kalau kita nak tengok Q bar tak apa. Kalau kita tak, Q bar ni adalah opposite pada Q je, so saya ambil 3 je lah, Q saja. Okay, so kita nak tengok dekat Q je output dia. Alright, so kalau tadi kita dah kata 40, dia sequence dia sampai 40. Jadi 40 kita 40 sebanyak 16 bit, 16 kali tadi dia kena round. So 40 kali 16 dia ada 640. Okay, kita run picosecond sebanyak 640. Okay, kita run sebanyak 640. So kita tengok apa hasil dia. Alright, so dia keluar hasil kat sini. So kita zoom full, tak nampak lagi, so kita zoom lepas sikit. Okay, okay, so kalau dari sini kita boleh nampak sebab dia start dengan 1 tadi. Okay, so kita boleh nampak kat sini lah 100. Oh, okay, sebenarnya dia follow lah. Bila dia 1, dia akan change kepada 1. Tapi ini kita tak nampak dia hold dia punya value, sebab oleh kerana bila dia sini bertukar, clock juga jadi 1 kan. Okey, tak apa, kalau kita boleh nampak kat sini kalau kita tengok kat sini 000, okey, dia hold value 000. Tapi bila dia, masalah dia clock dia 1, value atas pun tukar. So awak tak nampak lah kat mana dia hold. Okey, kita ubah balik kita punya test bench. Okey, jadi kita nak ubahkan kita punya test bench tadi 40. Jadi kalau 40 dia sama genap dengan genap, 10 dengan 40. So kita tukar dia kepada 30 contohnya. Okey, so bila 30, okey, kita pun save. Kemudian kita compile. Dia boleh. Okey, bila dia write, kita run sekali lagi. Okey, so add to the wave. Okay, run 640, 30 tak apalah, run je lah 640. Okay, yang last ni sebab kita run 640 kan, sebab dia sepatutnya dia tak sampai 640 pun. Okay, tu yang belakang ni dia maintain je lah nilai 111. Tak apalah, kita nak tengok yang depan dengan yang ni je. Okay, so zoom in. Okay, so kita tengok kat sini, zoom out sikit. Okay, so dari nilai 00 ni, kalau awak tengok kat sini kan, 00. Okey, sampai sini dia dah berubah. Okey, D input dah jadi 001, tetapi output masih pegang value lama. Itu value 000 tadi. So dia masih pegang kat sini 000. Nampak? Sehinggalah okey, habis dia jalan 10 picosecond, clock naik jadi 1, baru dia ambil value baru. Value baru adalah 0001. Begitulah seterusnya. Bila dia pergi kat sini pula, okey, ini dia ubah. Kita tengok kat mana lagi dia ada perubahan. Okey, yang kat sini pun sama. Okey, kat sini pun sama. Bila dia 0010, okey,
Jadi di sini dia nak run walaupun D dah berubah, D dah jadi 0011, tetapi output dia Q masih lagi pegang value 0010, value lama, sebab clock dia tak toggle lagi. Okay, so clock dia di kosong, so dia no change. So dia, bila dia no change, dia akan maintain nilai 0010. Sama juga macam keterangan saya buat tadi. Okay, so dari situ awak boleh tengoklah dia punya hasil dia yang sampai habis. Okay, so saya rasa awak boleh faham. Untuk lab ni kita nak tunjukkan pada awak bahawa D flip-flop juga merupakan konsep untuk kita nak buat register, kerana dia boleh hold value dengan cara kita kontrolkan dia punya clock. Okay, so dengan cara kita bagi dia punya clock untuk dia tak berubah, jadi dia no change. Okay, saya rasa takat tu saja dulu untuk minggu ni punya lab. Jadi harap awak boleh buat. Kalau ada apa-apa sebarang kesulitan, sebarang permasalahan, awak juga boleh WhatsApp dekat grup kita. Ataupun kalau nak tunggu live chat, boleh tunggu, boleh cakap live chat nanti hari Khamis ni lah, pukul 11 pagi. Okay, so kalau tak ada apa-apa lah, itu saja dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum. Duduk rumah elok-elok, jangan keluar zaman-zaman Covid ni. Okay, zaman Covid jangan keluar, duduk dalam rumah, buat lab CA lagi bagus. Okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum, selamat sejahtera.